Mic check 1 2 1 2. Hello, my name is Juan Budiman and this is Pot Bola. Assalamualaikum, nama saya Farhan Hail. Assalamualaikum, nama saya Juan Budiman. Assalamualaikum, saya Amin. We are from Pot Bola, where guys talk about football. Today, rasanya aku nak sentuh satu topik yang boleh kata sangat-sangat panas, tapi aku biarkan kawan-kawan aku yang menghangatkan keadaan. So the topic is about separation from football association to football club. Bahasa orang kita panggil penswastaan liga, betul? Perswastaan Club. Oh sorry, penswastaan club. Pemisahan. Pemisahan FA to FC. Penceraian. Penceraian. Ha. Kita nak bercerai. So kalau kau tanya aku sendiri, aku teringin tahu lebih lanjut, lagi mendalam bro. Kita kasih dalam, dik lagi bro. Okay. So what is the intro about this? Okay, so pemisahan daripada FA to FC ni, dia kalau kita tengok, dia dalam agenda daripada FAM, daripada AFC, AFAM, teruslah kepada MFL. Okay, kalau kau tengok daripada first document sekali daripada AFC punya licensing, terus kepada FAM licensing punya requirement yang mengatakan semua pasukan yang bertanding di Asia nanti diperlukan untuk tukar daripada FA kepada FC. Sama juga dengan FAM requirement pun sama juga. By September ni, 30 hari bulan September, semua pasukan Bertanding. yang bertanding, yang nak bertanding, kena status jadi FC. Dan apa yang aku faham, requirement atau kehendak daripada FAM ni lebih ketat daripada AFC lah. Jadi mana-mana pasukan kalau betul-betul dapat ikut FAM punya kehendak, requirement, Dia jadi ngam lah. dia dah automatik kalau dia layak bertanding ke AFC atau ACL, dia boleh layak. Betul? Cuma sekarang ni kita nak tahulah berapa banyak pasukan yang dah layak. Berapa banyak pasukan dah Macam biasa Malaysia ni dengan drama memang Takkan tak dapat lari. dipisahkan. Betul. Sekarang baru 4 pasukan. 4 pasukan yang dah selesai, yang Which dah is? convert jadi FC. Itu aku tak ada nama. Mungkin Johor, Terengganu. Selangor, Terengganu, mungkin Perak. Sebab Perak dulu dah pernah main ACL. Okay. So Under kau based ACL. on that lah. Okay. Kita tak dapat number dia, exact number semua, tapi ini semua ramalan aku lah. Ada 12 lagi pasukan yang tengah ongoing status dia, tengah dalam permohonan, dan ada 6 lagi yang masih lagi tidur, belum lagi start. Kau bayangkan dah nak September ni, kan tinggal lagi beberapa bulan lagi nak September, belum start lagi. Macam biasa COVID-19, kita ada alasan isu dia. kita tak boleh keluar rumah. Tapi sebenarnya benda ni bukannya baru di announce awal tahun ni Belum, kan? bukan. Dah lama dah. Tahun lepas lagi kita dah cerita benda Rasanya ni. dalam 2 tahun kot. Walaupun FAM tak perlu pun, kau patut dah ada pemikiran, perancangan sendiri. Macam mana kau nak memisahkan diri kau daripada FA kepada FC. Dan kau bayangkan, Malaysia ni antara negara yang paling lambat sekali yes. nak ambil inisiatif ni. Tukar daripada FA kepada FC. Kau bayangkan, Malaysia yang dulu ajar Jepun macam mana nak main bola. Kita sekarang ni, kita yang paling terkebelakang sekali dalam pengurusan bola sepak. Ini tak boleh cakap. Susah cakap. memalukan. Memalukan. Sebab kita mungkin dah terlampau lama, dah terlampau selesa dengan kelab pasukan daripada FA dengan negeri kan. Kalau dulu kan tak ada yang bukan FA, kalau ada pun ATM, PDRM kan. Lepas tu bila kelab yang mula ada dulu macam PJ City apa semua datang, tapi biasanya tak kekal lama lah. Tapi masa tu pun kita tak ada requirement macam sekarang ni. Betul, tapi kau
dia kena faham lah apa fungsi FA ni. Bukanlah kita bila kau cakap pemisahan daripada FA to FC ni, FA ni terus kita buang dia terus. Jadi Dia redundant. masih ada lagi fungsi dia. Fungsi dia untuk selaraskan bola sepak negeri itu sendiri kan. Kau buat liga kau Anjurkan sendiri, liga, betul. kau buat development kau sendiri, Ya. kau tambahkan permainan yang di akaumbi, macam itulah, fokus kau pada tu. Lepas tu FA mungkin boleh boleh supply lagi banyak tim untuk tanding kat peringkat liga yang Betul tinggi. kan. Ini yang tertulis dekat DNA bola sepak Malaysia. Ada tertulis itu apa fungsi FA dan apa fungsi FC kan. Betul. Lepas itu pula MFL pun ada keluar satu dokumen. Kalau kau perasan dia panggil Next 50. Next 50, Ya, yes. betul. Di mana Next 50. Next 50 tu nanti lagi 50 tahun nanti Apa perancangan? apa perancangan dia kan. So perancangan dia ada 4 mission dan salah satu FA dengan FC ni penswastaan pasukan ni ada dalam mission nombor 2. Dalam human capital ataupun modal insan. Di mana penswastaan kelab ni ada tertulis di situ semua kelab MSL by the time 2020 semua dah convert. September ni lah Sepatutnya lah. sepatutnya kan. Dan Liga Premier 2021. So by the time kita 2021 semua pasukan di Malaysia yang bertanding secara profesional dah Complete. berstatus Kelab. Kelab. kelab bola sepak. Yep. Betul. Jadi apa beza kelab dengan FA ni? Itulah. Kalau yang aku faham, aku kurang knowledge bab ni. Tapi yang aku faham, bila kau FA, dia macam okay, dia related, dia quite close dengan state government. Betul. Meaning that FA, in case the government tukar, the MB itself will be the president ke, tak silap aku kan? Dia bergantung kepada diorang punya apa? FA punya SFA lah, SFA State FA punya peraturan dan sebagainya lah. Sebab ada yang biasanya tulis Menteri Besar adalah dia punya presiden. Jadi So when he convert to FC, bila FC ni yang saya faham, aku faham dia ada owner. okay, Dan dia akan dirun oleh seorang CEO. understand? CEO yang akan pastikan perjalanan kelab tu day to day. Dan dia adalah requirement dia kena ada manager untuk financial dan sebagainya. Dia ada accountability lah. Dan senang cakap dia macam dia run sebagai satu company, satu syarikat. Yes, dia profit driven company kan. Kalau kau tengok State FA ni, dia macam kau cakap lah, dia memang dia associate themselves dengan State FA tu sendiri. Kan, kalau nak pula by default siapa yang jadi MB terus jadi automatic jadi presiden bola sepak. Kan. Dan dia kalau kau tengok pula sekarang ni dengan landscape politik semasa kita ni asyik bertukar-tukar. Oh ni, aku potong kau kat situ bro. Aku bagi satu, aku nak tweet sikit. Apa yang sekarang aku read the news kan apa semua kan. This is because, contoh, aku cakap terus terang, is KFA itself. Betul? Apa yang berlaku tak bayar gaji, in between kita punya presiden yang lama kan, presiden KFA yang lama. Lepas tu tiba-tiba presiden baru masuk, benda lama tak settle. What is your comment about that? Macam itulah. Sebab tu kita dah cakap tiap tak tahun benda yang sama je. Setiap kali tukar MB? kerajaan tukar okay. MB, benda yang sama juga. Satu mula sepak jadi bangsa. Jadi persatuan pemain-pemain bola sepak jadi mangsa. Kan? Apa jadi kat Kelantan? Macam tu juga. Apa jadi kat Kedah? Ujung-ujung lelong. Dan tahun depan pun kita akan bercerita benda yang sama juga. Dia tak semestinya Menteri Besar lah. Tapi kebanyakannya kalau yang digunakan sebagai political platform lah. Betul. Sebab bola sepak tu sendiri dilihat sebagai satu ejen penyatuan yang sangat kuat. Kan? Dia dah jadi macam satu political tools. Betul. Kan? So maknanya dulu-dulu kalau kau tengok tim ni kuat, dia menang piala, MB presiden sebab MB pun presiden kan. So presiden bagus, MB bagus, dan politik parti pun bagus lah. So menang lah undi kan. So dia berkait rapat dengan benda tu so lah. So ini mentaliti ni yang kita tak nak. Betul. Sebab dah terlalu dah jadi sebati dengan culture kita. Dia tak akan ada satu perancangan untuk long term. Yes. Dia tak ada. Dia kan dia short term je. Dia tak peduli. Kita target tahun ni kita nak menang satu piala. piala Kalau aku ada 30 juta, aku akan bayar import aku 5 orang. Kan? Settle, kau buatlah apa benda kau nak buat. Aku nak 3 piala tahun ni. Settle kan? Supaya achievement complete. Aku boleh claim semua benda ni kan. So lagi 4 tahun, 5 tahun lagi mungkin aku tak ada lagi. Orang lain. So orang lain punya cerita. Kalau kau nak tambah sikit keburukan pasal kau tak convert to FC ni,
dia bukanlah business, it's not a business entity. So kita tak pernah dengar lah pasukan State FA yang buat duit. Betul. Kan? Aku setuju. Nasir minta duit je kerja dia. Kan? So sekarang ni bila dah zaman-zaman COVID-19 ni barulah kita terkesan. Barulah tahu sedar. yang aku sepatutnya kena jual tiket. Oh Kan? sedar. Aku sepatutnya kena cari income. Yang tarik penyokong lagi datang. Itu time masa ni dah terlambat. Memang terlambat langsung. Barulah ternampak semua pekong semua kan. Duit dah tak ada. Dia sebenarnya kita tengok ni dalam requirement untuk penswastaan kelab ni, dia punya requirement untuk key staff lah. Semua clear. Sebenarnya benda ni memang bagus. Macam kalau kita tengok satu company yang besar tau. Dia manage corporate company. Tu yang kita nampak cantik lah. Kalau semua boleh buat, semua position tu dipenuhi dan semua orang ni menjalankan dia punya tugas masing-masing, kelab tu akan jalan cantik. Jadi macam pengurusan berkaitan dengan bola sepak, coach dengan pemain ni, diorang jalan diorang punya hal. Betul. Yang financial ni, financialnya orang yang akan handle. Jadi masing-masing akan jalan masing-masing punya responsibility. Dia very clear structure lah kalau private punya entity ni. Kalau kau, let's say kau pergi ke penswastaan, kau ada very clear punya hierarchy daripada owner, board of director, CEO, dan kau ada di bawah CEO tu dia ada lagi Nutrition. dia ada technical dengan non-technical. Non-technical ni business, kau HR, kau marketing, kau dengan segala benda lah. Semua. It's very, orang cakap benda yang kita faham lah, swasta kan. Dan kita akan nampak bukan hanya tengok pencapaian result dekat bola. Sebab kita ada berapa piala je nak menang pun. Dan tak semua pasukan boleh menang semua. Kan? Betul. Jadi, dari segi lain, dari segi kewangan, macam mana manage. Kan? Benda-benda ni akan nampak lagi clear. Macam kelab-kelab kat luar pun sama juga. Daripada broadcasting berapa, daripada berapa, lepas tu daripada segi perbelanjaan berapa peratus untuk gaji, berapa peratus untuk semua clear. Betul. Itu yang kita nak. Yang penting satu lagi, dia apabila kau swasta dan kau boleh tarik pelabur, you can ask for investment. So investor pun nampak okay, aku nampak kau ni company yang independent kan, you are no longer related dengan kau punya state AFA kan. So aku nak letak duit aku dekat dalam company kau. So dia boleh jual pegangan syarikat dia mungkin 10%. Aku jual kat kau kan. Hari ni mungkinlah kelab aku kecil, tapi kita ada cita-cita yang besar. Mungkin lagi 30 tahun kita akan main di ACL, mungkin kita akan juara. Mungkin will be one of the big team in Asia kan. Kau bagi aku 10 juta, lagi 10 tahun mungkin jadi 100 juta. So it's a good pitch kan. Ini long term orang lain pun buat lah. So kita bukanlah benda baru sebenarnya kan. So kita follow saja. Kan, itu satu. Kau boleh jual pegangan syarikat kau. Yes. Kan, lepas tu kau boleh lah buka, jual share, jual anything. Kan. Dan investor pun ataupun sponsor pun nampak kau bersungguh-sungguh kan. Kau swasta, okay. Berani, kan. Kau boleh, you can do your job kan. You have the right people for the right job. So how about aku letak lagi duit aku kan. Maybe I could sponsor you sebab aku boleh nampak my ROI kan. Boleh nampak aku boleh, possibly aku boleh dapat return from my sponsorship. Bukanlah daripada suruh okay MB, okay sorry saya kena bagi duit sebab MB suruh saya letak duit kat sini. Daripada diorang punya explanation aku nampak dia punya blueprint cetak biru ni ada dekat selatan. So my statement is kau setuju tak dengan aku kalau semua lower down the ego? I mean we look on the south of Malaysia, kita bukan kata tiru tau, belajar. Faham tak? Betul. Belajar. So meaning that benda tu dah ada depan mata bro. Kan? Tapi aku tak faham kenapa all of those ego. Kau faham tak maksud aku ni? Tak, dia sekarang ni even kalau dia tak datang pun sebenarnya FAM dah banyak bantu. Betul. Dari segi penswastaan kelab ni dah banyak bengkel, dah banyak meeting dan sebagainya FAM buat. Diorang ni semua dah clear. Cuma mungkin bila ada perubahan tu kalau orang lain yang masuk, kita tak tahulah. Betul. Pusing balik. Pelan tu dah ada dah. Sekarang ni, okay, dia boleh datang ke JDT, contoh. Tapi dia ada juga yang lain, ada 4 dah ada. Yes. Dia boleh pergi salah satu daripada ni pun okay. Betul. Mana yang mudah?
Selangor boleh pergi, Terengganu boleh pergi. Kan tak semestinya datang Johor je. Just for the sake of learning. Betul. Tak salah belajar dengan orang lain. Aku rasa mungkin akan ada tergolek juga. Betul. September ni pun mungkin wayang je kan. Mungkin akan ada tergolek, tapi kita harap yang terbaik lah. Kita harap semua orang bangunlah daripada tidur tu kan. Ceraikan buntut dari kerusi, bangun.